Assalamualaikum semua. Hari ini kita akan bercerita tentang sebuah MPV super kayangan yang bernilai 1.1 juta ringgit. Dan MPV kayangan yang abang masukkan itu adalah Lexus LM350. Jadi untuk video kali ini kita akan ceritakan apakah yang membuatkan model ini jauh lebih mahal daripada Toyota Alphard dan juga Toyota Vellfire. Bagi anda yang baru jumpa channel ini, jangan lupa untuk tekan loceng, jangan lupa untuk tekan subscribe dan make sure kau tonton video ini sampai habis. Jomlah kita cerita. Yang mana masih belum ada dashcam, dengar sini. 11/11 70 Mai ada buat super sale. Serius banyak voucher diskaun yang dia bagi. Dan yang paling penting, siapa-siapa yang beli masa 11/11, korang boleh join lucky draw. Hadiah utama, TV Xiaomi 75 inci, ada PS5 dan macam-macam lagi. So, macam mana dapat? Pergi saja dekat mana-mana platform Shopee ataupun Lazada 70 Mai Official Store. Dan masa dah dapat dashcam tu, jangan lupa upload gambar dengan komen dekat mana-mana platform yang kau beli. Mana tahu silap-silap boleh menang lucky draw. Dan pemenang akan diumumkan di page Lazada ataupun Shopee 70 Mai Official Store. Tunggu apa lagi? Ingat, 11/11. Add to the cart now. Yes, MPV ini adalah berharga 1.1 juta. Korang tak salah dengar, this is real. Tetapi ada yang confirm yang akan katakan, bang, buat apa saya nak bayar 1.1 juta? Elok saya convert daripada Alphard Vellfire je. Kalau saya convert, paling murah boleh dapat 30,000. Paling maksimum, paling mahal kalau saya buat ambil daripada Japan mungkin 60,000. Kenapa saya perlu spend? Itulah ada kelainan di mana ada part yang korang boleh tiru dan ada part yang tak boleh tiru. Tetapi yang paling penting kalau daripada Alphard dan juga Vellfire, yang ni kau kena tukar bonet dia sebab lampu dia agak tirus lah. Dan of course 1.1 juta itu orang katakan itu adalah harga di semenanjung Malaysia. Tetapi bagi anda yang tak tahu, sebenarnya kalau dekat Langkawi ataupun Labuan, harga sebenar kereta ni cuma 688,000. Kiranya untuk cukai saja kereta ni dah 500,000. Dan of course sebenarnya Lexus dia taklah looking untuk jual banyak. Tetapi kau jangan terkejut tau. Walaupun 1.1 juta, for the moment dah 23 unit Lexus LM350 dah terjual. Kiranya dah dekat 30 juta ringgit kereta ini, babe. Kau nak kata apa lagi? That's why lah katakan kereta ni bukan untuk semua orang. Dan bercerita dari segi luaran dia lebih dahulu, berbeza antara Alphard dengan Vellfire, yang ini lebih kepada exclusivity, lebih kepada premium. Di mana design dia kalau kau nampak, ini adalah signature grill daripada Lexus, iaitu spinny grill. Di mana grill dia kalau kau nampak dia ada L shape sikit dan grill dia memang besar lah. Dan berbalik kepada logo dia, ini adalah antara logo kereta yang paling besar sekali yang aku pernah jumpa. Kereta-kereta lain kecil tapi ini memang besar-besar gila, babe. Dan of course yang membuatkan dia lagi cantik, lampu dia dengan bahagian bawah, grill bawah, bumper bawah dia, semua adalah chrome. Yang ini one piece tau. Itu yang membuatkan dia lain. So untuk bahagian sisi, sebenarnya saiz antara Lexus LM dengan Alphard dan juga Vellfire dia adalah hampir sama. Begitu juga dengan platform, chassis, engine, semua guna sama seperti Alphard dan juga Vellfire. Tetapi dari segi panjang LM ni dia ada sedikit berbeza, di mana LM ni dia 95 mm lagi panjang berbanding dengan Alphard dan juga Vellfire. Untuk yang lain-lain masih lagi seskala sama, tinggi semua sama. Dan of course antara kelainan pada LM ni adalah rim. Rim ni adalah, ini adalah, tak salah saya, ini adalah special make untuk kereta Lexus, di mana rim dia adalah 18 inci. Dan of course untuk pintu kiri dan kanan is a power door. Okay? Untuk bahagian belakang, bagi saya lagi suka bahagian belakang lah. Dan sebenarnya dari segi size dia sama tau, macam Alphard dan juga Vellfire. Tetapi
Mungkin sebab of the design language dia yang nampakkan belakang dia lagi lebar tau. Dan berbeza antara LM dengan Alphard Wayfire. Kalau Alphard Wayfire lampu dia adalah asing tau. Kiri asing, kanan asing. Dia ada pecahan lah. Tetapi untuk LM ni dia buat one piece di mana lampu dia bawa daripada kiri sampailah ke bahagian kanan. Dia ada lining chrome dekat sini lah. Dan of course untuk matching bahagian depan, bahagian bumper bawah ni pun dia ada kemasan chrome juga. Tetapi cuma ada satu saja masalah dekat LM ni adalah dari segi power boot dia kena buka manual. Tetapi tutup dia boleh elektrik. Aku tak faham kenapa dia buat macam tu. Tetapi kalau kau pakai remote, dia boleh pula buat secara elektrik. Tapi kalau kau buka daripada belakang, kau kena secara manual. Tetapi apa kau nak kisah? Kalau kau beli kereta ni, takkan kau nak buat sendiri. Suruhlah kau punya amat bawa. So siapa nak buka? Dia yang buka. So bagi saya tak ada masalah lah. Dan sekarang ni kita masuk dalam pula. Dalam sebenarnya itu adalah lagi penting. Jom! Abang Gan! Assalamualaikum! Oh, Waalaikumsalam! Islam punya? Alhamdulillah! Uish, cantiklah kita Abang Gan ni. Jealousnya saya. Tapi Abang Gan, nak tanya boleh tak? Yang itu apa Abang Gan Itu apa Yang ini orang katakan, yang ini skrin ni memang besar lah. Kau nampak besar kan? Kita sebagai driver biasalah abang kan. Bawa kereta kan. Orang kata hantar bos sini sana, kita perlulah enjoy juga. Perlu ada orang katakan nak ada map, nak tengok kan. Benda tu kan kita nakkan keselesaan. That's why lah benda ni kena ada. Bagi happy, kita happy, bos baru happy. Itu macam lah kan. Oh, tu yang tu. Ada kamera tu, apa benda tu? Yang ini pula. Oh, yang ini. Yang ini side mirror. Kau nampak side mirror. Tapi kalau kena tutup tak nampak. Ya. Yang ini kita boleh adjust. Nampak ni. Kalau kita adjust, kita boleh nampak. Sebab belakang ada kamera. Itulah tu kadang-kadang. Yelah. Kadang maklum lah. Bos kadang-kadang nak privacy kan. So, kita pasal lah tutup benalah tu. So, kita pasang lah benalah ni. Oh, cantik lah. Kayu apa? Kayu jati ke? Kayu merang ke? Kayu apa ni Abang Gan? Kayu. Okey. Kayu-kayu ni lah yang buatkan dia jadi mahal. Sebab kayu ni handmade tau. Orang katakan handmade daripada Jepun. Orang katakan dia punya kualiti itu yang membuatkan dia orang katakan eksklusif lah. Dan juga mahal. Yang dalam ni biasa-biasa je. Yang dalam biasa-biasa. Tapi bersyukurlah sebab kita as orang katakan siapa-siapa yang bawa ni dia rasa selesa lah. Seat pun besar. Tapi taklah besar macam belakang tu. Belakang bos kena besar. Kita orang. Ini pun dah cukup Alhamdulillah dah. Oh, Jepun. Oh, ni tu Abang Gan. Tu macam laptop saya je tu. Tu mouse ke tu Abang Gan? Bawah ni touchpad. Yang ni sebenarnya dekat mana-mana kereta Lexus memang ada. Memang, tapi yang ni saya tak suka sikit lah. Saya tak tahulah, mungkin rasa pelik sikit lah. Memang pelik lah. Oh, maklumlah Abang Gan. Kita tak tahu benda tu. Bang, satu, last. Janji last. Dalam ni apa? Nak tengok boleh tak? Nak tengok dalam pula? Boleh, ni. Dalam ni ada wireless charging. Kiranya kita orang bawa ni bolehlah charge kat sini juga. So, itu ialah depan. Nak tahu apa lagi? Cukup? Saya suka kereta ni Abang Gan. Masih Abang Gan. Masih tau. Saya suka lah Abang Gan. Masih. Ya, saya keluar sekarang. Okey. Masih Abang Gan. Sibuk je lah. Salah satu kelebihan pada kereta ni adalah nampak? Kita boleh tukar anytime. Kiranya untuk privacy, kita boleh tutup. Kalau tak, kita boleh buka lah. Kita boleh tengok depan. Dan orang kata tingkap ni pun boleh diturunkan. Dia lebih kepada privacy. Dan of course, yang ni dia ada kedap bunyi tau. Di mana kalau kita tutup, kita tak begitu dengar sangat bahagian depan. Begitu juga orang depan dia tak dengar sangat kita pada bahagian belakang. Dan of course, salah satu kelebihan adalah pada cermin. Semua cermin kereta ni adalah kedap bunyi juga. Di mana kita tak begitu dengar jugalah suara-suara dekat luar dan sebagainya. Dan antara keunikan yang paling special, of course lah, dekat bahagian belakang. Dan of course, orang katakan ini adalah kereta bos-bos. Dan untuk LM350 ni, sebenarnya dia ada beberapa kerusi tau. Untuk yang ni adalah 4 kerusi. 2 depan, 2 di belakang. Dan dia pun ada juga 7 punya tempat duduk. Tapi kalau dia buat 7 dah tak bermakna lah. Dah macam Alphard dengan Wayfire dah. Tapi yang ni 4, different lah. Memang different. Dan of course, macam boleh dapat kat bahagian belakang ni. Kita start dengan bahagian depan, kita boleh nampak ada TV babe.
26 inci punya TV. Yang ini kita boleh connect dengan handphone kita. Anda kata kalau kita meeting dalam kereta, buka presentation slideshow, sini kita boleh tunjuk. Nak tengok wayang, boleh tengok juga. Dia siap ada boleh pasang Blu-ray lagi bang. Total kereta ni ada 19 speaker. Ini adalah antara kereta yang aku pernah review yang paling banyak sekali speaker. 19 speaker bang. Seterusnya untuk yang lain, dia ada jam. Yang itu memang signature Lexus lah kan. Dan of course belakang pun ada sunroof juga. Dan seterusnya, yang paling menariknya adalah orang katakan pada bahagian kerusi. Yang ini kursi kan, dia ibarat macam kau duduk dalam flight first class lah. Rasa dia memang macam first class. Kursi dia macam kursi massage dia. Besar dia. Memang besar gila-gila. Di mana untuk bahagian belakang kan, dia boleh control tau. Di mana untuk bahagian sini kan, ni bahagian sini, dia ada panel yang kita boleh control everything. Kita boleh control audio, kita boleh control lampu, kita boleh control seat dan sebagainya. Dan of course, seat dia pun ada cooling seat. Boleh panaskan dia pun boleh juga. Dan kalau kita rasa letih kan, kita boleh adjust seat ni. Nampak? Kita boleh baring sepenuhnya. Nampak? Nampak ni? Kursi kaki kita boleh straight. Actually dia boleh flat tau sampai habis. Yang ini pun ada massage chair tau. Tapi massage chair dia geli-geli sikit lah. Boleh lah daripada tak ada langsung. Dan belakang ni dia ada 6 USB port. 2 kiri, 2 tengah, 2 dekat sebelah sana juga. Dan seterusnya, kereta ni pun ada peti ais. So bolehlah nak minum apa-apa letak dalam peti ais. Ni boleh letak barang-barang lah. Letak magazine ke, majalah ke, apa-apa pun kau boleh letak juga. Dan untuk waktu malam, kita akan dihiasi dengan emblem lampu. Lampu macam-macam lampu. Kau nak color apa, semua kau boleh letak. Cuma kadang-kadang aku rasa pelik lah. Kalau nak adjust lampu, kita kena pergi depan. So sepatutnya kena adjust ni lah. Kita kena pergi depan. Itu yang jadi tak syok sikit lah kan. Aku dah bayar 1.1 juta kot. So itu adalah untuk bahagian belakang. Dan sekarang ni kita pergi ke driving experience. Kita nak cerita how the feel bawa kereta yang gedabak besar ni. Okay, jom. Okay, sebelum kita bercerita pasal bawa anak gajah ni, kita nak cerita pasal enjin. So enjin dia sama seperti Alphard juga, di mana untuk yang ni dia gunakan 3.5 liter V6 dengan 296 horsepower dan juga 361 Nm torque. Dan kotak gear dia guna 8 kelajuan punya kotak gear lah. Dan of course, untuk bawa kereta ni pada awalnya aku cakap, besar betul kereta ni. Susah tak nak bawa. Sebenarnya, kau tengok dekat luar besar tau. Tapi kalau kau bawa, senang nak bawa. Senang gila kau nak kontrol. Even kau rasa besar tapi senang kau nak kontrol dan juga senang nak agak. Sebab apa? Ada orang katakan ada tank jugalah dengan beberapa teknologi yang ada. Contohnya macam kamera belakang ni dengan kamera 360. So itu yang membuatkan dia rasa mudah untuk dikontrol. Tambahan apabila kalau kita ambil cornering ataupun kita ambil U-turn ataupun kita belok ataupun kita buat reverse ke apa, memang senang. Tak susah. Memang senang gila. Dan of course, kamera ni kita boleh hidup. Bila-bila masa lah kita boleh tekan kat sini, kita boleh nampak dekat 12.3 inci punya ni memang sangat-sangat clear dan sangat-sangat mudah. Dari segi power, kereta ni ada. Dan ada juga bertanya pada saya, berapa top speed dia? Dan of course, ialah dikatakan, kereta 1.1 juta kot. Takkan tak ada top speed? Macam ni bang. Bawa kereta ni bukan untuk kelajuan bang. Tapi kereta ni lebih kepada luxury. Lebih kepada premium. Di mana kereta ni nak buat bos-bos bang. Kau nak laju-laju ke mana? Takkan kau nak buat bos kau nak pecut 200 lebih. Mau termuntah orang tua tu ke belakang? Tak ada dah bang. Kereta ni untuk yang santai, untuk relax. Dan of course untuk top speed kalau kita nampak kat sini 220. So untuk saya rasakan 200 tak ada masalah. Dari segi handling tak ada isu. It's a typical model orang katakan Japanese brand dan everything is mudah, sangat-sangat selesa. Orang katakan apabila you become as a seorang driver, seorang pilot ke apa kan, kau diberi kereta macam ni dengan seat macam ni, dengan benda-benda macam ni, memang okey. Kau tengok aku pecut. Okey. Nampak? Okey. Tak ada masalah. Power ada sebab 3.5 liter kan. Rotek tak mahal pun. Rotek dalam, tak salah saya, dalam 2,000 lebih je. Tapi secara overall, untuk pemanduan saya rasa bagus. Tak susah bawa. Memang tak susah bawa dan mudah dikenalikan. Kalau saya ambil U-turn sekalipun, tengok, one hand je. Saya tak payah two hand. One hand dah boleh handle. It's easy to handle. Secara keseluruhan,
Saya tak ada masalah. Malahan saya sangat happy. Saya boleh bawa benda tu. Walaupun saya tak dapat duduk belakang, saya dapat bawa pun saya dah cukup-cukup happy. Itulah antara orang katakan kebahagiaan sebenar seorang pilot. Paling penting orang cakap kata bukan laju bang Kau jangan cakap 1 juta kena laju. Tak. 1 juta kerana of the future. 1 juta kerana of the keselesaan yang diberikan, yang ditawarkan pada kereta ni. Okay? So, kita keluar, kita buat sedikit kesimpulan pasal kereta ni. Jom! Jadi, itulah dia antara sebab kenapa Lexus LM350 dijual pada harga 1.1 juta ringgit. Dan end up dia persoalan yang paling penting adalah, adakah anda akan membeli kereta ini? Bagi saya, jika anda nak sebuah kereta MPV yang eksklusif dan pada masa sama adalah yang orang katakan tak ramai orang pakai, ini anda boleh jadikan sebagai pilihan. Dan jika anda nakkan kelainan, ini juga boleh dijadikan pilihan. However, kereta ini bukan sesuai untuk semua orang. Kereta ini cuma sesuai untuk mereka yang nakkan keselesaan, nakkan kebahagiaan dan juga nak yang lebih istimewa. Okey? So, sampai sini saja video kita pada kali ini. Macam biasa, bagi anda yang masih belum subscribe, kita subscribe dulu. Tekan loceng, tekan loceng. Yang paling penting adalah, kau tengok. Beli kereta ni, kena ambil amat. Jangan buat sendiri. Bye-bye semua. Assalamualaikum. Acong! Jalan!